أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر وربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita lagi malam ni dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam itu kekal bersama-sama dikurniakan oleh Allah sampailah satu masa kita akan meninggalkan muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Merbau Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim, ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat no semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duk lelok, sendak-sendak lelok. Niat dulu nah. Takut terlajak lena. Macam biasalah i'lan kita pada awal-awal. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Tibyan fi Hamalatil Quran pada bab menghormati ataupun mempelajari Al-Quran dan panduan belajar dan mengajar Al-Quran. Yang kita sentuh pada bulan lepas berkenaan dengan antara syarat nak mengajar dan belajar Quran, yang kita sentuh iaitu yang pertama mesti mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kena tetap niat bagi betul-betul. Noh, ni bertujuan dia, tujuan apa? Mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sentuh juga pada bulan lepas iaitu tidak bertujuan dunia. Dunia ni memang lazat. Sebab tu kenikmatan dunia itu orang akan ligan sampai mana? Sampai kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kan? Syok pun tak syok dunia ni, orang akan lupa sampai mati. Yang tu. Sebab apa? Benda zahir, benda yang dia nampak berbanding benda yang ghaib, sama'iyat, yang kita hanya dengar saja, iaitu akhirat. Perkara akhirat ni benda yang memang pasti ada, tapi masalahnya tak nampak. Bila tak nampak ni, dia kurang sikit rasa nak buat, kurang sikit nak ligan, sebab benda tak nampak. Berbanding dengan benda duniawi.
Benda duniawi dia nampak. Dia nampak kesenangan, dia nampak harta, dia nampak kedudukan, dia nampak keunggulan di mata manusia. Dia nampak pujian orang ramai. Dia nampak perhatian-perhatian orang lain terhadap dia. Jadi dia ligan benda tu. Walaupun kadang-kadang benda yang dia ligan tu, kadang-kadang benda tu berat bagi dia. Benda tu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belajar bukan tak belajar. Tahu benda tu. Tapi masalahnya benda tu dia nikmati sekarang. Berbanding dengan benda akhirat yang belum dapat dinikmati sekarang. Sebab tu banyak kali kita sebut, ciri orang yang bertakwa Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, nombor 1, allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang dia tak nampak, perkara ghaib. Jadi benda pahala, syurga, ganjaran, semua tu benda tak nampak. Jadi orang tak berapa berahi nak buat. Hanya benar-benar yang bertakwa kepada Allah, dia akan pulun, dia yakin, dia buat benda tu. Termasuklah dalam belajar Quran. Walhal belajar Quran itu satu benda yang baik. Sedangkan Quran itu juga la raiba fih. Tidak ada keraguan pada dia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi ada manusia yang belajar Quran itu untuk tujuan duniawi. Untuk tujuan duniawi. Dia belajar sampai pandai, dia nak bagi orang kata dia terah. Dia belajar sampai baca apa bagus, apa semua, baca apa sedap, dia nak bagi orang kata dia pandai. Hati-hati benda lagu ni. Kan, tadi itu sembang untuk imam tadi. Saya kata apa? Nombor 1, kualiti bacaan. Clear. Kadang-kadang kita ni pulun untuk apa? Pulun nak bagi sedap. Sebab apa nak bagi sedap? Bukan salah nak bagi sedap tu, tak salah. Tapi nombor 1 syarat dia adalah mesti baca bagi betul dulu. Belajar bagi kemas dulu. Sebab tu kalau dalam belajar, kami belajar dalam tuntutan, tengah duk belajar menuntut ilmu dulu. Nombor 1 yang ditekankan adalah berkenaan dengan bacaan Al-Quran tersebut. Dah mahir bacaan Al-Quran, baru kita pergi taranum sikit lagu. Kita pergi qiraat sikit supaya kita mengetahui khilaf-khilaf bacaan-bacaan yang berbeza dengan bacaan yang kita selalu duk baca dan dengar, supaya kita tak cempera, tak perak buih orang panggil. Jadi semua tu nambahan sebagai ilmu. Tapi orang kita kadang-kadang dia pulun. Kan dia pulun untuk melagukan bacaan tanpa menghiraukan hukum tajwid. Itu salah. Sebab apa? Dia kata apa? Sebab bila orang dengar sedap, orang akan sonok sikit. Jadi dia akan rasa sonok bila orang kata, suara sedap, jadi imam lah. Lagu pun sedap. Salah kan? Salah konsep. Sepatutnya dia belajar dulu berkenaan dengan tajwid, berkenaan dengan sifat huruf dia, makhraj huruf dia, hukum gunnah dia, dengung ke tak dengung ke, mat dia apa semua, bagi kemas dulu. Kemudian kita pergi dalam samping tu, kita pergi satu persatu. Dan niat mesti bukan tujuan duniawi. Kadang-kadang orang belajar lagu ni untuk apa? Untuk dapat jemputan. Untuk nak bagi orang kata dia lah qari. Tak pelik tuan-tuan yang kita berkongsi dengan satu hadis yang mana kita mengaji dulu dalam kitab Ta'zimul Quran. 3 golongan yang akan masuk neraka paling awal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama golongan yang mati syahid. Pi perang, mati syahid. Kemudian jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, apa yang hamba buat atas nikmat yang aku berikan kepada kamu? Ya Allah, aku gunakan untuk berperang di jalan kamu sehingga mana aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, hang bohong. Hang bohong, hang pi perang tu bukan sebab aku. Hang pi perang tu sebab nak dapat pujian. Nak bagi orang kata hang yang paling hebat, hang yang paling gagah, hang yang paling berani sekali. Yang tu. Golongan yang kedua yang masuk neraka paling awal disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dermawan. Dermawan. Allah Ta'ala tanya soalan yang sama juga. Nikmat yang aku berikan kepada hang, apa yang hang buat? Ya Allah, nikmat kekayaan yang kau berikan kepada aku kurniakan, aku sumbangkan ke jalanmu ya Allah. Aku bersedekah, aku wakaf dan sebagainya, aku derma dan sebagainya. Allah kata apa? Hang bohong. Sebenarnya hang derma tu nak bagi orang puji hang, nak kata hang pemurah. Hang sumbang infak kat masjid tu, hang nak bagi orang puji hang, kata hang yang paling dermawan di dalam kampung hang, dalam pekan hang. Hang nak bagi orang puji hang hebat.
maka hang masuklah dalam neraka. Dan golongan yang ketiga qari. Ni, qari. Orang yang belajar Quran. Belajar Quran, kemudian dia untuk duniawi. Jadi Allah Ta'ala tanya, dia jawab benda yang sama. Ya Allah, aku gunakan nikmat kamu untuk belajar Quran, kemudian aku ajak orang pula. Apa kata Allah? Kadzabta, hamhung. Hamhung, hang belajar Quran sampai hang pandai, kemudian hang ajak orang tu sebab hang nak bagi orang puji hang. Hang nak bagi orang panggil hang qari. Sebab suara hang bagus. Hang nak bagi orang puji hang sebagai orang yang alim. Maka masuklah dia di dalam neraka Allah dalam keadaan muka terlangkup di atas lantai neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal-a'yazubillah. Sebab apa? Tujuan duniawi. Hati-hati, benda main dengan penyakit hati ni tuan-tuan, semua boleh kena, termasuk saya yang duk bercakap ni. Semua boleh kena. Sebab tu benda hati ni tuan-tuan, benda yang memang kita kena jaga. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis doa, Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Rawahu Tirmizi. Apa Nabi kata? Doa tu tuan-tuan boleh amai. Ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku. Ya Allah, jauhkanlah aku min munkaratil akhlaq wal a'mal, daripada keburukan akhlak, keburukan perangai, keburukan amal, keburukan amalan-amalan yang kita dok buat, amalan yang buruk-buruk. Dan Nabi kata apa lagi? Munkaratil ahwa, yang ni, keburukan hawa nafsu. Dia dok ajak kita melakukan perkara maksiat. Hawa nafsu yang duk bisik kat kita ni. Tengok. Tengok orang duk puji hang. Masuk pula yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang membisikkan dalam telinga kita, dalam hati kita. Tengok orang duk sonok hang. Orang suka kat hang. Orang kata hang bagus. Orang kata suara hang sedap. Orang kata hang yang paling alim. Orang nampak dia duk main bisik satu persatu. Kan yang tu. Sebab tu benda ni hati-hati. Nabi sebut al-ahwa. Dan kemudiannya Nabi kata munkaratil ahwa wal adawa. Wal adawa itu keburukan, penyakit-penyakit yang berbahaya di atas muka bumi ni. Itu doa yang Nabi ajak. Sebab tu Nabi sebut lagi dalam satu hadis, Nabi kata apa? 3 perkara yang akan merosakkan kamu. Salasun muhlikatun. Hadis yang popular, yang familiar, yang selalu kita dengar. 3 perkara yang akan merosakkan kita, tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, sifat tamak dan kedekut. Yang kedua, yang pertama, syuhum muta'. Yang kedua, wa hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang dituruti. Dia berbisik kepada kita, kita pun ikut dia. Hawa nafsu. Dan yang ketiga pada tuan-tuan, wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ta'ajjub, ujub dengan diri sendiri. Ujub dengan diri sendiri, rasa diri kemas, rasa diri hebat, akan merosakkan diri kita. Termasuklah dalam kita belajar agama. Sebab apa? Dia belajar agama, dia rasa diri dia kemas. Dia belajar Quran, dia rasa, tengok aku bacaan aku bagus, orang ni baca semua tak bagus. Sebab itulah akhir zaman Nabi sebut apa? Akan keluar golongan yang mana membanding bezakan amalan-amalan mereka. Merasakan mereka yang lebih baik berbanding orang lain. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan sedemikian rupa. Yang tu. Baik, yang itu yang kita sentuh pada bulan lepas. Dan hari ini kita masuk lagi dalam topik yang sama, iaitu jauhi niat berbangga dengan ramai murid. Jauhi niat berbangga dengan ramai murid. Guru ni tuan-tuan, ya kita faham, ada setengah orang, dia kalau contohlah saya dalam bidang duk ngajak masjid ni, jemaah ni tuan-tuan tak sama. Kan? Mamu duk ikut saya seminggu ni. Demo. Ada masjid hak ramai, ada masjid hak suram, itu biasa. Kan mamu ikut merata, masjid Semanjaya dia pergi, masjid apa Timah, apa masjid daerah semua dia pergi. Dia ikut saya minggu lepas. Jadi tuan-tuan, jemaah tak sama. Jemaah tak sama. Jadi niat kita yang nak menyampaikan agama ni, menyampaikan dakwah mesti kerana Allah. Kalau kita duk fikir anak murid tak ramai tak mau pi pasang. Sungguh.
Saya pernah ditawarkan satu masjid, tuan-tuan. Kuliah untuk kali pertama masa tu pi. Dah lah belah pulau Tanjung oh. Kan pi Tanjung belah Tanjung. Orang Penang tak panggil Georgetown, kita panggil Tanjung, tu baru orang Penang. Kan. Dia pun duk bahas. Georgetown ni orang duk panggil Georgetown dah. Orang asli betulnya kita panggil Tanjung. Mengajak belah Tanjung tu tuan-tuan, pi masjid 3 orang jemaah. 3 orang. Yang 3 yang masa tu Tok Siak, Tok Bilal, ada seorang lagi jemaah Tok Imam, Tok Imam dia. 3 orang. Mula-mula pi ni. Kan. Kalau kita niat memang betul-betul kerana nak murid tuan-tuan, 3 orang tu kita sedekah nanti balik ke tu. 3 orang nak dengar apa 3 orang? Mula-mula dah ada kawan dah pi dah masa tu. Siapa dia pi? Masa tu apa baik? Ustaz Aslam pi dulu. Tuan-tuan kenal Ustaz Aslam kan? Dia pi dulu masjid tu. Dia kata, Fairuz, masjid tu tak ramai. Aku pi kadang-kadang 2 orang. Kadang-kadang 3 orang. Kadang-kadang 4 orang. Kan? Mental kena kuat kata. Tak apa, pi kita pun lebih aku. Kan? Tuan-tuan, alhamdulillah lah ni lebih 30 orang. 20 lebih 30 orang. Kan? Kalau kita niat untuk nak bangga dengan ramainya anak murid, itu bukan tempat dia. Dan ada orang lagu tu. Memang ada lagu tu. Hak mana orang yang depan ni, yang duk cakap depan ni, ada hak jenis mana dia tengok masjid dulu. Contoh masjid buat jemputan dekat dia. Buat jemputan dekat dia sebagai pengajar apa semua, minta mengajar apa semua. Okey, masjid mana? Masjid sekian-sekian. Jemaah selalunya berapa orang dia tanya dulu. Jemaah kami tak ramai, lebih kurang 20 lebih sekejap. Oh, 20 lebih je no. Dia akan bunyi no. 20 lebih je no. Dia bunyi no belakang tu. Bukan yes, kan? 20 lebih je no. Dia mula berkira-kira untuk mengajak. Tuan-tuan. Jadi sebab apa jadi lagu tu? Dia rasa macam tak berbaloi dia nak mengajak. Dan kemudian dia rasa reputasi dia jatuh sebab kurangnya anak murid. Ada golongan lagu ni. Ada hatta yang sampai minta kata apa? Saya mengajak, tempat saya mengajak, pastikan ada liputan media. Tu. Ada. Demi Allah saya tak bohong tuan-tuan. Hak yang popular sikit dia kata apa? Ada siaran langsung di TV tak? Tu tanya lagi. Tuan-tuan, sebab apa? Wala'iyazubillah. Mudah-mudahan bukanlah kerana untuk berbangga dengan populariti yang dia ada. Hati-hati. Kan benda ni hak melibatkan penyakit hati, melibatkan hawa nafsu. Siapa pun boleh kena. Nah, tuan-tuan, sebab itulah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam kita nak belajar Quran ni, nak mengajak dan belajar Quran, jauhi niat berbangga dengan ramai murid. Kalau tidak, kita akan tergolong dalam golongan yang disebut oleh Imam An-Nawawi yang ni. Yang tu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wahai orang yang berilmu, amalkan ilmumu kerana orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya. Ilmunya sesuai dengan amalnya. Akan muncul, ni hadis ni yang kita sentuh banyak kali. Akan muncul orang yang mempunyai ilmu dan tidak melampaui kerongkong mereka. Kita dah sentuh hadis ni banyak kali dah. Dalam Ta'zimul Quran dulu. Perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka. Batin mereka bertentangan dengan zahirnya. Mereka duduk di majlis-majlis dan sebahagian mereka bangga diri. Bangga diri kepada siapa? Sebahagian yang lain. Sampai ada orang yang marah kepada ahli majlisnya kerana belajar kepada orang lain. Marah. Kalau nak murid dia pergi belajar kepada orang lain, marah dia. Yang tu. Amalan-amalan seperti itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam kenyataan Musnad Imam Ahmad yang mengatakan ianya sahih. Tuan-tuan, dia akan keluar, Nabi sebut yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kita sambung sampai hadis ni. La yujawiz yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Depa ni baca Quran, nampak orang alim baca Quran sebagainya. Akan tetapi bacaan mereka tak pernah lepas kangkung. Apa maksud depa? Mulut dia cakap kemas, hati tak ada. Mulut dia nampak kemas,
dengan dalilnya, dengan Qurannya, tapi hati tak ada. Sebab apa? Dia nak orang respect dia. Itu tujuan utama. Bukan nak apa yang nak disampaikan ke orang pada orang tu untuk dia amalkan. Sebab tu tak pelik tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi cerita apa? Nanti di dalam neraka Allah akan ada seorang lelaki mai. Seorang lelaki mai, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Al-Kabair. Tu tadi adik ni tanya, Ustaz buka kitab Kabair lah. Saya pun check balik, double check balik. Betul dah. Akan ada seorang lelaki ni di akhirat sana nanti. Dalam neraka Allah akan ada seorang lelaki. Seorang lelaki yang duk jalan pusing-pusing sambil duk bawa usus perut dia. Duk bawa usus perut. Perut terburai, duk pegang usus dia, duk jalan dalam neraka Allah ni, duk pusing. Kemudian ada orang tengok dan penghuni neraka dia tengok, lah Tok Guru. Ni Tok Guru. Bukan Tuan Guru Tok Guru. Maksud dia, pasal apa hang duduk dengan kami sekali? Aku tahu ayat dah. Pasal apa hang duduk dengan kami sekali sedangkan di atas muka bumi hanglah panduan kami, hanglah rujukan kami. Dia tengok duk bawa usus perut ni, duk pusing merata dalam Quran, dalam neraka ni. Penghuni neraka ni kata apa? Ni bukan Tok Guru kami dulu atas muka bumi. Pasal apa hang duk usung usus perut, hang duk keliling duduk dalam neraka ni? Pasal apa? Pasal apa hang masuk dalam neraka? Sedangkan di dunia dulu kami duk rojok ke hang. Kami duk kira apa-apa permasalahan kami sandarkan pada hang. Apa yang hang larang semua kami ikut dan sebagainya. Maka apa kata orang tu? Dia kata apa? Ya betul. Waktu atas muka bumi aku larang hampa buat sekian-sekian. Aku suruh hampa buat sekian-sekian. Tapi aku sendiri tak buat. Aku larang hampa sekian-sekian. Lelah benda yang larang tu aku buat. Contoh saya ni, saya beritahu sendiri. Takut juga nak sebut pun. Tuan-tuan, jangan mengumpat orang. Lelah saya mengumpat. Tuan-tuan, jangan pecah amanah. Walaupun benda dunia ni seronok, tapi benda tu haram. Tuan-tuan, saya pecah amanah. Tuan-tuan, jangan mencuri. Lelah saya mencuri. Tuan-tuan, jangan duk tengok janda sebelah rumah orang tengah mandi. Lelah saya tengok. Ni contoh-contoh. Tegur orang kemai ni. Berabut tegur orang. Lelah kita tak amal. Tuan-tuan, di akhirat sana nanti golongan yang nagu tu, dia akan usung usus perut dia. Berjalan dalam neraka dalam keadaan sakit, perih dan pedih. Wala'iyyazubillah. Allah bagi ancaman. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Saf. Ayat 2, ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah Saf ayat 2, ayat 3. Oh tak kena. Tak kena. Orang Penang tak kena. Ayat 2, ayat 3. Apa Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman. Kita pernah mengaji banyak kali tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhalladzina amanu. Mention betul-betul. Ingat perembang telinga betul-betul. Ada benda yang Allah nak mention. Betul tak kita mengaji? Kalau dalam hadis Nabi sebut apa? Walladzi nafsi biyadih. Kalau Nabi sebut hadis macam tu. Masuk kata ada benda yang Nabi nak sampaikan. Dalam Quran pula. Buka Ya ayyuhalladzina amanu. Bila tuan-tuan buka ayat Ya ayyuhalladzina amanu, itu bermaksud akan ada pesanan yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Clear? Ya ayyuhalladzina amanu di awal ayat. Melainkan pada ayat suratul Ahzab. Ayat 56. Allah tak tengah-tengah. Allah mulakan dengan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Kenapa Allah Ta'ala tak Ya ayyuhalladzina amanu di tengah-tengah? Sebab pesanan tersebut yang Allah Ta'ala nak suruh manusia buat, Allah buat dulu. Ayat tadi. Ayat berkenaan dengan apa? Selawat. Selawat ni Allah Ta'ala letak Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu dia di pertengahan ayat, bukan di awal ayat. Selalunya kebiasaannya Ya ayyuhalladzina akan duduk di awal-awal ayat. So bila jumpa Ya ayyuhalladzina amanu, tengok lepas tu apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Maksud kata perbuatan tersebut hampa kena buat ataupun jangan buat. Clear?
Okey, sekarang ni. Tapi perbuatan satu-satunya perbuatan yang Allah habaq selepas sesuatu ayat yang lain. Bermaksud iaitu perbuatan selawat Allah mula dulu. Baru hangpa buat. Sebab itu perbuatan selawat ni buat dalam keadaan riak pun dapat ganjaran di sisi Allah. Sebab itu suruhan Allah dan Allah Taala dia buat dulu. Clear sekarang ni dapat. Okey, berbalik pada ayat tersebut. Allah Taala sebut apa? Dan surah Shaf ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman. Saya cek balik muka surah apa tu tahu. Surah Shaf dia 20 lebih. Dia 20 lebih. Dia dekat Okey, 551. Muka surat 551. Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa? 5. Kenapa? Why? Oh, kemas. Ingat biasa-biasa. Boleh cakap speaking orang English ke ni kita pun. Kan? Tang why je lah. Hak lain tak tidak. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap, kamu berkata-kata ma la taf'alun dengan benda yang kamu tak buat? Clear? Kenapa hampa cakap benda yang hampa tak buat? Hampa tak buat benda ni, contoh hampa kata jangan, tolong buat ni, dia tak buat. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Hinaan, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah, kebencian Allah kepadanya. Orang yang memperkatakan sesuatu yang dia tak buat. Clear? Sebab tu nak tegur orang tuan-tuan, kita kena tegur diri kita. Jelas? Sambil-sambil bukan kata nak bagi jadi baik dulu baru boleh tegur. Tak, bukan lagu tu. Di samping kita, ialah mana ada seorang dalam ni, tuan-tuan, dalam kita ni tidak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa. Semua orang melakukan dosa. Jadi adakah disebabkan kita duk melakukan dosa, kita tak boleh cegah maksiat? Tak, bukan. Maksiat yang kita nampak tegur, ya tegur juga. Di samping tersebut, di samping teguran tersebut, tegur diri kita sama. Contoh tuan-tuan, kita nampak orang duk sembang dekat kedai kopi lah. Ni harga ayam duk semut pasal harga ayam, telur apa semua ni duk perang semua duk kata ke orang, kata kat ni, kata kat ni, kata dia ni. Oi, kita jangan kata kat orang. Padahal baru tasyak pun sebelum tu dia kata ke orang lah. Itu bermaksud apa? Tegur kena tegur juga. Di samping tersebut, dia tegur diri dia. Clear? Yang tu. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Dosa besar. Amat benci, amat besar di sisi Allah. Kebencian di sisi Allah. Bagi orang yang bercakap benda yang mereka tak buat. Clear? Jadi akan keluar golongan lagu ni. Dia sembang pasal Quran, sembang sebut pasal Quran. Tapi tak lepas rengkung dia pun. Baca dalil ni berabuk-abuk keluar dalil. Prak. Tapi dia sendiri pun tak buat. Takut itu. Semata-mata apa? Dia nak bagi orang tahu. Dia ni kemahnya tengok. Orang cakap semua. Sat-sat hadis, sat-sat dalil, sat-sat Quran, sat-sat hadis, sat-sat. Dia nak orang kata lagu tu. Bangga dengan ramainya anak murid. Yang tu. Dan seterusnya dalam belajar Quran. Ni berbalik kepada Tok Guru pula. Guru mestilah berakhlak mulia. Kan? Sebab tu kita kata tuan-tuan, belajar Quran ni belajarlah di mana-mana. Contoh qaryah tuan-tuan. Lambak orang boleh baca Quran. Belajar kat depa. Dan belajar Quran ni habaq saya siap. Tak ada hak umur. Kalau kita macam kerja umur 60 mau tak mau hang kena pencin. Orang dah tak mau kat hang ah. Hang mau sedang lagu tu. Kan 60 kena pencin. Walaupun hang kata saya boleh pi lagi 5 tahun ni pencin lah, orang tak mau dah Kan gaji lebih banyak pada orang, kerja teruk pada orang. Tu. Jadi pencin. Tapi mai bab Quran ni tuan-tuan, selagi mana tak reti, selagi tu mengaji. Jangan menjadikan alasan umur untuk kita tak menuntut ilmu, jangan.
talabal ilm minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu ni daripada buayan sampai ke liang lahat. Habaq mudah ni bahasa kasar sikit lah tuan-tuan. Kokok tuan-tuan marah kat saya sekejap lagi. Selagi mana kita bodoh mengaji lah. Yang tu je faham. Selagi mana tak reti mengaji je. Contoh walaupun basic. Tak reti dengung Quran lah Quran. Mat macam mana? Belajar. Minta maaf cakap tuan-tuan. Kadang-kadang minta maaf. Kita duk baca Yasin kan. Khamis malam Jumaat dia. Kadang-kadang baca ikut dan je. Mentang-mentang surah Yasin tu baca daripada kecil. Hai, jangan duk tegak ah. Kami baca Yasin umur 4 tahun baca Yasin lah kot. Betul. Kan kalau tanya tuan-tuan khatam Quran banyak kali tak khatam Quran? Betul tak tuan-tuan? Khatam Quran banyak kali. Okey, fine. Okey. Tuan-tuan baca tak berkenaan dengan Ismam dan Raum? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Buat tak muncul mulut tu? Adakah muncul mulut? Dia tanya balik. Ni tuan-tuan kita duk khatam Quran banyak kali dah ni. Tang Ismam tu buat tak? Kalau ikut tarik Syatibi yang kita duk mengaji ni, kita duk baca Quran tang situ wajib kita buat Ismam ataupun pilih Raum ataupun Ismam. Surah Yusuf. Qalu ya amana malaka la ta'manna. Muncul mulut, muncul tak? Tak tahu, tak apa tuan-tuan mengaji. Yang tu je, kita jangan rasa malu. Ni dak minta maaf cakap tuan-tuan, kadang-kadang orang kita ni terutamanya muslimin. Tak boleh tegur tegur sikit minggu depan tak main mengaji dah. Oh ni abang kita betul tang sikit. Minggu depan tak main mengaji dah. Pasal apa tak main mengaji? Mana tahan dia tegur aku, berani dia tegur aku. Kan? Tuan-tuan, pergi tanya muslimat pula pasal apa abang Karim tak main. Abang Karim tak main macam mana? Bini dia camdek dia. Abang kata mengaji tok pondok ni kat Fatani lah, yalah lah mana halah mengaji. Lelah kena tegur ustaz. Tak payah mengaji lagu tu. Sebab apa tuan-tuan? Malu. Tuan-tuan mengaji ilmu terutamanya Quran, mudah faham selagi mana tak reti buat tu lagi tu kita mengaji. Dan waktu kita belajar Quran, cari tok guru yang apa? Yang alim, bukan sekadar alim. Alim fiqh, boleh dipercayai. Paling baik berakhlak mulia. Sebab ada guru yang mana yang pandai alim tapi akhlak dia wal'iyazubillah. Mulut ni kira keluar maki orang saja. Pun ada jenis itu. Alim bagus, tapi dari segi ilmu kita tak nafikan dia bagus. Tapi mulut ni selalu duk sesatkan orang. Selalu duk kafirkan orang. Clear. Sikit-sikit cerita lagi pasal benda dalam kain. Ada ni cerita ni benda. Tok Guru. Dia alim tapi sikit-sikit cerita pasal dalam kain. Jalan. Okey. Cerita pasal dalam kain. Cerita kata kutuk kat orang ni, kata kat orang tu, kata dia alim. Tuan-tuan, hati-hati guru dan aku ni. Sebab tu guru sebagai seorang guru, kita mesti berakhlak mulia. Tambah-tambahan tuan-tuan, guru itu belajar mengajar tentang Al-Quran. Kan Nabi Sayyidatina Aisyah kata apa tentang Nabi? Akhlak Nabi itu khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Quran ni komplit. Cuma kita je nak beramal maupun tidak. Orang masuk Islam, agama lain masuk Islam sebab mereka baca Quran, tengok akhlak, tengok mereka compare dengan orang Islam yang mana buat, mereka tertarik dengan Islam. Rugilah orang dah mula nak main belajar tentang Quran, tentang mendalami apa yang disebut di dalam Quran. Tak guru tengok-tengok untuk guru pun sama. Kemarin kawan saya seorang telefon. Baru kemarin, lepas saya balik kuliah kemarin, saya kuliah di Masjid Taman Kenari Kulim. Sayuk pergi Kulim rupanya. Kan? Lebih baik pergi Tanjung daripada pergi Kulim. Sebab pergi Kulim tak boleh nak speed. Kan? Lalu kok jalan arah kuda, kita tak boleh nak speed, duk geram, duk nak tekan minyak. Tapi kalau belah highway, kita boleh tekan. Kan? Taman Kenari. Balik dulu telefon. Dia pun kawan saya mengaji dulu. Dia kata, "Woi Ferus, nak tanya. Apa nama, ada seorang ni penceramah jemputan main masjid aku.
Awak bersepa pula. Hang ni ada je nak tanya. Nak kata kat orang tu, saya terus kata. Hang nak kata, dak ni aku nak tanya hang. Waktu dia kuliah, ada orang tanya dia. Tanya dia soalan basic. Orang yang tanya tersebut, orang tu muda, baru dapat anak kecil. Dapat baby. Mungkin tuan-tuan dah lama tak berasa lagu tu kan. Ni game muda lah, saya sebut game muda. Kalau game depan saya ni, last baby bila? 20 tahun lepas, Ustaz, 30 tahun lepas. Yang ni kira baru lagi lah, baru. Kira muda. Dia tanya dalam kuliah, habis tu. Ustaz, saya ni baru menimang cahaya mata, baru tak sat nimang cahaya mata. Adakah saya perlu buat tahlil? Kan? Dia tak tahu, tanya soalan bagus, betul tak? Dah tak tahu dia tanya soalan. Ustaz ni saya cakap ni tuan-tuan, bukan bermaksud saya nak lafazkan tu. Apa yang ustaz tu cakap, haram jadah, hak tu buah tak tahu ke? Pai, saya kata biar betul perut weh. Kan? Menikah pandai, ditaruh tu menikah pandai sampai keluar anak. Anak keluar tak tahu nak buat apa. Dah kawan tanya. Walaupun macam Pak Long tadi tu, bulan lepas tanya pasal Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Basic je, benda biasa kita duk dengar selalu. Sama ada Allahu Akbar, kalau kita sebut Allahu, taklah. Allahu pun tak boleh sebab lari terus masuk dia. So kena sebut Allahu. Kan itu. Kita jawab. Walaupun benda tu soalan tu macam soalan bodoh je pun, tapi benda dah orang tak tahu nak macam mana. Betul tak? Benda ni, ilmu ni tuan-tuan, kita jangan rasa semua tahu. Kadang-kadang benda basic-basic pun orang boleh tak tahu. Jadi dia tanya benda yang baik, bagus. Baru keluar anak pagi tak sihat, dia main masjid kira clear. Jarang orang nak jumpa pak, anak keluar pagi tak sihat, dia main masjid malam. Silap-silap dia duduk kat hospital lagi, dia lepakkan nasi kandak, tunggu bini roja apa nak minta bubuk apa semua. Tapi dia main masjid dengan kuliah, dia mudah-mudahan dia dapat ilmu. Aku nak buat apa kat anak aku? Dia kata nak buat tahlil ke? Ustaz tiba haram jadah, yang tu buhan tak tahu. Tahlil tu untuk orang mati. Saya kata mana kata tahlil tu untuk orang mati? Siapa kata? Duk haram jadah orang, orang haram jadah dia pun dia tahu. Tak elok dah pun haram jadah. Haram jadah tu apa dia tuan-tuan? Haram jadah. Tanah haram ke Jeddah? Mana? Orang Melayu kita je tukar. Asal dia haram Jeddah, haram Jeddah. Tanah haram, nak pergi tanah haram ke? Tuan-tuan pergi Mekah, depa kata apa? Masjidil Haram. Haram kan? Haram. Oi, kata kita haram tu. Dah, haram tu Masjidil Haram. Jeddah. Kan kita turun airport Jeddah. So ada perkhidmatan transport daripada Jeddah ke haram Jeddah. Balik main Malaysia, haram Jeddah betul. Bukan lagu tu. Kan? Jadi bila dia tibai lagu tu tuan-tuan, agak-agak orang muda tu nak main masjid ke lepas ni kuliah dah. Tak main dah. Mesti dia tak mau main dah, takut kena tibai. Lalu orang tak mau tanya ada soalan. Dia kata tahlil ni untuk orang mati je. Tak tuan-tuan, tahlil ni bukan untuk orang mati je tuan-tuan, tak. Untuk orang mati ni sebenarnya apa dah? Talqin. Talqin lah kat kubur, dah mati masuk dalam kubur. Talqin. Tahlil ni masuk rumah pun boleh tahlil. Anak mesti pun boleh tahlil. Dalam tahlil tu tak ada khususan ilal mayit, melainkan kita khusus, okey hari ni kita buat bacaan untuk mati. Okey. Kan ila hadrat Nabi Muhammad sebelum summa ila arwahil muslimin wal muslimat sya'ul lahumul kiramil Fatihah. Untuk arwah. Kalau kita masuk rumah baru, nikah bini baru, contoh masuk rumah baru. Kan beli rumah baru, kita masuk rumah buat doa tahlil pun boleh. Dia tiba haram dadah, orang tu pakai bela. Kan nak menikah saja pandai keluar anak tak tahu apa. Azan lah, okey, baguslah. Dia nak abang azan betul. Dapat menimang cahaya mata tuan-tuan, azan. Telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kan azan pun pada-pada lah, jangan duk tarik azan Mekah pula kat telinga anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, satu masjid dengar, satu hospital dengar. Wih, kemai dia ni. Tang situ je aku reti. Lepas tu tak reti dah. Kembali balik azan membawa kudung dia dah. Azan biasa, simple lah. Qomat yang biasa-biasa aja, yang tu. Jadi bila orang bertanya berkenaan dengan ilmu tersebut, banyak orang.
Bagus. Sebab apa? Dia ada niat untuk belajar ilmu, nak bertanyakan tentang apa yang dia nak buat. Kadang-kadang benda basic-basic ni tuan-tuan, kita tak expect orang tak tahu. Kita kena anggap macam, jangan expect semua pandai. Tak. Ada benda yang orang bertanya, benda basic. Contoh, ada juga orang tanya, Ustaz, wuduk ni, tanya pasal wuduk. Wuduk ni boleh ke sekadar kita sapu muka tekak ni tak sampai bawah dagu apa? Benda basic je kan. Takkan umak lagu ni tak boleh wuduk lagi. Takkan tak nak balas aku tu. Tak sungguh ni. Kadang-kadang benda basic je orang tanya. Walaupun benda tu Quran. Ustaz, dengur ni macam ni ke? Kan? Walaupun macam ni, walaupun walhal baca Quran tu dah kecil. So kita raikan orang. Sebab tu dalam ni kata apa? Guru mesti berakhlak mulia. Kan? Kita kena sanjungi semua ataupun menghormati semua anak murid. Kan? Sifat riak jangan ada, sifat dengki jangan ada, sifat sombong jangan ada, sifat suka memandang rendah orang lain jangan ada. Kita kena faham, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah sebut dalam kitab, antara penyebab manusia jadi sombong, salah satu dia dengan ilmu. Ilmu boleh menyebabkan manusia jadi sombong dan belagak. Kan? Yang tu. Kadang-kadang orang tanya benda basic, jawab. Benda yang kita tak sangka-sangka. Ni sama saya tanya tuan-tuan. Tadi saya tanya, kita kata banyak kali dia. Tuan-tuan, tentang surah Yusuf ayat 11 tu, tuan-tuan baca lagu mana? Dia kena baca muncul mulut. Ya ke Ustaz? Ya, memang ya. Kan? Tuan-tuan buka surah Yusuf tu. Muka surah apa? Saya dah baca balik. Muka surat 236. Ayat yang ke-11. Balik ni tengok. Kalau benar ada Quran, cek lah ni. Ayat yang ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ismam. Muncul mulut. Ustaz, kami khatam Quran tak pernah muncul pun. Tak apa, lepas ni muncul. Clear. Jangan duk kata, ni. Jangan duk tiba kata korang. Nampak? Tuan-tuan sampai ketua pun tak kerti mengaji. Pasal apa? Jangan duk kata orang lagu tu. Jaga kalam, jaga lidah. Orang mau mengaji pun besar terah. Orang mau khatam Quran pun bagus, alhamdulillah. Berbanding kita nak kata Quran. Contoh orang main tanya, lagi beza. Orang pernah main tanya saya, apa beza dengung ikhfa dengan dengung idgham? Ma'al gunnah. Benda basic dia tanya, kita jawab benda basic. Tajri min tahtiha al-anhar min. Tuan-tuan dengung ikhfa, dia cantum dengung dia. Min, bukan min tahtihal, bukan, tu bukan ikhfa. Ikhfa dia ringan. Min, walaupun orang tanya benda basic, apa dengung pun tak erti ke? Jangan duk balas aku tu. Sekali ni bubuh belakang depan, haram jadah, dengung pun tak erti. Mampu pakai orang tak mengaji dah dengan kita. Tuan-tuan, kalau boleh, guru mesti berakhlak mulia. Lagu tu, sifat lemah lembut kena ada. Kata Imam An-Nawawi, seorang guru sepatutnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya dan menyambutnya serta berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaan. Orang nak belajar, ajak. Sama saya ajak orang, budak-budak, saya ajak sekolah rendah. Budak-budak lagi lah banyak tanya, betul tak? Mereka tanya, Ustaz, kita buat ajak. Ni saya ajak. Saya kongsilah walaupun dalam ni ramai untuk guru Quran. Kita mengaji dulu surah ayat ataupun huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah. 5. Okey, Tok Imam kata 5. Mamu, ubah. Qaf ta ba jim dal. Kalau istilah saya mengajar dekat sekolah rendah, baju dia kotak. Baju dia kotak. Baju, jim, dia, dal. Ko, kof, tong, to. Baju dia kotong. So budak ingat lah. Kalau baju dia kotong Ustaz. Okey. Kalau orang tua dulu, dia mengajak kof, to, ba, jim, dal. Sepatutnya ikutlah turutan bagi elok. Tiba-tiba bibu kof depan. Kof, to, ba, jim. Lepas apa dal tam belakang? Pernah tanya? Tuan-tuan pernah bertanya-tanya tak? Kenapa? Why? Tu saya kata saya tahu tentang why je. Why? Sebab Qaf, ta, ba, jim, dal, dia punya sifat huruf berbeza dengan jim dan dal.
Saya bagi tahu tuan-tuan, dengung. Ni kaedah dengung. Qalqalah tu ya, qalqalah. Qaf bil haqqa, tebal. Apa ta, tebal. Ab, tak setebal qaf dan ta, tu dia nombor 3. Aj lagi rendah sikit, ada lagi rendah lagi. Tu nan dia turun. Ketebalan dia tu tak sama. Faham ni? Muka macam tak apa nak faham ni. Kau nak semayang dah? Sikit. 8.30 saya mandi. Kan? Jangan risau tuan-tuan. Ingat saja kau Pak Sik tak jam belakang tu. Kan? Tu jam punya besar tam belakang. Tu untuk saya. Tuan-tuan kan nak tengok dah jam belakang tu. Tuan-tuan tengok jam lah ni. Saya tengok jam lah tu. Kalau ikut logik, siapa pitok jam belakang? Orang tak nak tengok jam belakang. Masuk pintu tu. Masuk pintu tu, tuan-tuan tengok ke depan tu. Mana ada masuk pintu tengok belakang? Dak, mereka AJK ni pun cerdik. Tak jam belakang tu untuk siapa? Untuk saya lah. Mau sedang diri sikit sambil-sambil cakap tengok jam. Aku tu. Tuan-tuan baik, sama balik. So, Tok Guru dah ngomong dulu, buat Qaftoba Jimdal sebab dia nak ajar apa? Tingkatan. Tak sama. Sama juga dengan dengung. Contoh, dengung. Dengung ikhfa. Dan tajri min clear. Tapi kalau dia jumpa qafta, dia jadi lain dah. Dia dengung lebih. Dia tebal lagi. Clear. Ikhfa jumpa qaf ta. 4 huruf ni senang. Sad, dad, ta, za, qaf, 5 huruf. Ni benda basic je kadang-kadang orang tanya kita. Ikhfa, sad, dad, ta, za, qaf, 5 huruf. Sad, dad, ta, za, qaf. Dengung ikhfa dia macam mana? Tebal lagi. Kalau biasa punya tapi jumpa huruf qaf, jumpa huruf ta, clear. Benda basic. Kalau anak murid tanya, kita jawab dengan cara yang baik. Tapi kalau anak murid baca yang sama juga, jumpa qaf pun, tak apa. Raikan. Jangan kata ni hari betul dia ni mengaji sampai ketua, duk bagi penampang sakit. Maka sifat-sifat lagu tu akan mengkendurkan semangat anak murid untuk belajar. Maka orang akan menjauhi Al-Quran. Sama juga dengan yang kita duk pesan kat masjid-masjid, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, budak-budak kalau duk main-main, jangan duk tibai kat belakang. Ada satu masjid yang tempat yang saya mengajar, Tok Siak duk tunggu depan pintu pegang rotan. Tok Imam takbir, Allahu Akbar. Dia duduk standby. Budak mana nak hiyak? Tu sanggup tak masuk saf pun. Dia kira nak tiba budak. Saya pula jenis semayang maghrib. Saya main lambat sikit. Kan? Nak bagi Tok Imam jadi imam. Kalau saya main awal sekejap, dia pun tengok muka saya pasal tolak saya di imam. So saya tak mau main awal. Saya dah set lah. Biar Tok Imam hampa jadi imam dulu. Kan? Itu. Jadi Tok Bilal ni, Tok Siak tunggu. Saya sampai-sampai pasal apa tunggu ni? Tunggu budak duk ingat Ustaz. Sekejap dia ingat saya balas lagi. Jangan lagu tu. Sekejap saya ambil kotak saya balas Tok Siak ikut. Pi masuk masjid. Kila balas sekali budak. Budak tak main masjid dah. Pendekatan yang berbeza. Kena buat pendekatan yang berbeza. Bukan tiba orang. Kena cara lain. Budak boleh main masjid pun bersaktoh tuan-tuan. Anak muda boleh main masjid pun bersaktoh. Masjid kalau yang main ni tua-tua macam kita. Benda tu biasa. Pilah masjid mana pun. Yang sepanjang saya duduk mengajak sebulan ni. Mamu duduk ikut saya. Hak pi masjid kita. Mamu muda ke tua mu? Tanya mu. Nak masjid dia duduk pergi dengan saya. Semua geng tua, rambut putih semua. Tapi kalau boleh pergi masjid, jumpa budak-budak lagu ni, satu rahmat untuk masjid tuan-tuan. Sungguh cakap. Tiba-tiba Tok Siak duk pegang rotan nak tibai. Pergi. Saya kata jangan buat begitu, Kan, pergi masuk semayang. Ingat, biar apa bising tu benda biasa. Nak tibai, pok depa, jangan tibai depa. Tibai pok depa, tak jak nak depa. Tuan-tuan. Mudah-mudahan bila guru berakhlak baik, pendekatan yang berbeza menarik lagi orang untuk belajar Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti ni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap tergasak bahasa atau curi masa yang lebih daripada kelemahan sehari. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.